apa skill-skill yang MC kena ada? Sebab yalah orang tengok MC ni maybe macam senang je. Ada skrip, ada skill, boleh cakap semua tu boleh jalan lah. Tapi what are the skills yang maybe MC kena ada sebenarnya? Okay, saya tidaklah nak kata tips sebab apa pun saya bukanlah seseorang yang hebat untuk bagi tips, tapi mungkin saya kongsikan saya punya pengetahuan dan ilmu lah. Bila jadi MC ni kita perlu ada yang pertama seperti saya sebut tadi, kemahiran untuk membezakan intonasi bergantung kepada majlis. So bukanlah hanya semata-mata perbezaan antara majlis formal, corporate, wedding, kita ada macam-macam lagi, majlis birthday contohnya, annual dinner untuk company. So semuanya kita kena membezakan tone mengikut kesesuaian keadaan kan. So itu adalah skill pertama bagi saya yang MC perlu ada. Yang kedua, perlu ada skill untuk berdiplomasi lah. Sebab apa? Okay, saya bagi contoh dalam situasi wedding, okay, you dah plan dengan pengantin macam mana flow dia lepas ni, apa, siapa yang akan naik. Tetapi tiba-tiba datang pula ahli keluarga kata, boleh tak buat macam ni? Boleh tak you ubah? Boleh tak saya minta yang ini dulu? Tapi itu datang daripada ahli keluarga, bukan daripada pengantin. Dan sekiranya kita akur dengan permintaan ahli keluarga, belum tentu pengantin akan happy dengan keputusan tersebut. Jadi that's where your diplomacy skills come in. Okay, kita perlu tengok keadaan. Okay, ada masa kita boleh ikut, ada masa kita perlu tegas, tetapi dengan cara yang diplomasi, tanpa without being offensive to the family members, sebab kita nak jaga hati semua pihak. Itu adalah bagi saya dua skills utama yang perlu ada dalam seorang MC lah. Dan untuk contohlah kan, untuk first timer mungkin lepas ni saya nampak macam saya boleh jadi MC, tiba-tiba perasan nak boleh jadi MC kan. Boleh. Untuk suara ada tu. Untuk first timer kan, apa benda yang wajib yang saya perlu buat sebelum hari kejadian? Hari event lah kalau saya nak jadi MC. Saya dah ready ni, ada orang cakap, "Wat, jadilah MC." Esok, okay, kita hadaplah cabaran kan. Tapi apa yang perlu saya buat sebelum esoknya? Perkara yang paling penting, paling obvious kita perlu buat adalah research and study. So kita perlu adakan perjumpaan dengan pasangan pengantin, kita perlu berbincang apakah flow yang diinginkan oleh pasangan pengantin. Once kita dah clarify, kita dah state dengan jelas apakah flow, and then kita kena iron out all the details kan. Contohnya berapa lama dia nak duduk dekat makan beradab, berapa lama nak potong kek. Yalah, tak perlu pun kita specify sampai berapa minit, tapi agak-agak kan estimation. And then contohnya ketika upacara salam restu, apakah aturannya, keluarga siapa dahulu, apakah nama-nama ahli keluarga. So research is very important sebab kita kena datang dengan persediaan yang rapi supaya majlis berjalan lancar. Because if you fail to plan, basically you're planning to fail, betul tak? So sekiranya kita tidak bersedia, mungkin kita tak berapa bila kita bersedia sebelum majlis, basically kita akan bersedia untuk menghadapi apa jua perkara ad hoc yang berlaku semasa majlis. Itu berbalik kepada tadi saya kata skill diplomasi itu penting supaya kita boleh sesuaikan permintaan last minute ni dengan perancangan yang kita dah ada. So apapun, pastikan anda merancang lah. Itu adalah yang sebenarnya. Dan bagus juga untuk tip tu sebab saya still rasa yang macam mungkin the event tu berlaku pada the day the event berlaku lah kan. Maksudnya tak ada preparation sebelum. Rupanya kita kena ada preparation. Of course lah kan. Sebab kalau saya macam mungkin rasa confident, tapi even yang ada pengalaman pun ada preparation, so kita faham lah. Memang kenal. Wedding contohnya di kampung dan sebagainya, memanglah kita santai-santai nak syok-syok, tapi bila kita tak rancang, majlis tu dia tak berapa cantik tau. Kita nak majlis cantik, kita harus merancang. So kita nampaklah macam mana profesional dengan not profesional punya. So biasanya memang akan ada rehearsal lah. Rehearsal or just macam bincang flow dengan family. Rehearsal is nice to have, is good to have, but not necessarily you must have. Sebab apa? Kadang-kadang dewan tak available. Kadang-kadang dewan tak available. Kadang-kadang dewan ni kalau nak rehearsal kena extra charges. Jadi tak semestinya ada, but kalau ada rehearsal sangat bagus. Sebab rehearsal ni memang penting lah untuk kita practice kan. Practice makes perfect, betul. Betul. So Fairul dah biasa wedding dekat dewan. Kalau kat rumah biasa juga? Dekat rumah, wedding yang dekat rumah. nak kata biasa tu tidak, tetapi
pernah lah Pernah. saya MC wedding yang di rumah, orang kata traditional setup lah, dia dekat rumah dan dia pasang kemah dekat luar kan. Cuma yang itu dekat rumah tu pengalaman saya dia sangat santai lah, jadi saya lebih orang kata Suka ke protokol lagi. bukanlah, maksud saya style pengacaraan saya Berbeza untuk juga. situasi tersebut adalah lebih santai dan tidaklah terlalu rigid orang kata. So yang tu Just pun sekadar untuk bagi majlis tu ada flow lah, bagi dia mengalir dengan cantik dan elok itu je. Boleh tak macam like how do you price yourself, like let's say kalau ada orang macam tadi kan sebab kata Okay. dia baru nak jadi MC. Okay. Dia rasa dia dah jumpa dah tailor dia tu kan. So Tadi lah sekarang ni selepas apa Cik tak jadi balik. Fairul cakap rasanya tak payahlah saya buat IT lah kot. So macam mana Fairul menetapkan harga untuk seorang MC? Okay, untuk harga ni bagi saya, okay, it's a very subjective question. However, harga MC ni biasanya berdasarkan pengalaman MC dan skills lah. Dan yalah, mungkin skills ni orang tak tahu skills dia macam mana. Mungkin orang boleh tengok video dan sebagainya, tapi biasanya orang akan tengok pengalaman MC tersebut lah. Cuma bagi saya tidak suka, walaupun saya ada pengalaman dalam bidang korporat, which is I'm not saying it's much, but I have some. Cuma saya tidak suka meletakkan harga yang terlalu tinggi kerana nawaitu saya juga adalah untuk membantu pasangan pengantin, kerana mungkin bila nak berkahwin ni perbelanjaan besar kan, dah belanja sana sini dan sebagainya. So saya akan tetapkan satu harga yang just nice, kira pengantin masih dapat pengalaman majlis yang indah, the elegance of the reception, tanpa perlu bersusah payah untuk mengeluarkan bajet yang besar lah untuk MCing. Itu adalah falsafah saya dalam menetapkan harga. Yeah. Untuk dapatkan harga Encik Fairul, saya rasa boleh DM. Dekat mana yang kita boleh DM? Okay, jadi boleh reach out saya di TikTok dan juga Instagram. Username saya Fairul Griffin, Fairul Hisham, ataupun boleh direct PM saya di nombor telefon saya lah. Tak apa, nanti kita dan akan nanti kita akan letakkan bawah lah. tu kan. Biasanya kita, I mean the biggest concern untuk pengantin sendiri lah kot. Dia mesti risau kalau majlis jadi bosan ke apa benda kan. So apa yang tips Fairul boleh bagilah untuk make sure the event pula, I mean kenduri tu jadi lebih hidup and interaktif ke. Fine lah, tak nak majlis tu pasif. Okay, so apapun dia bergantung kepada permintaan pengantin sekali lagi dan juga kesesuaian majlis. Tapi sekiranya saya lihat majlis ni macam it needs a little life to it. Okay, apa yang saya boleh buat ialah saya juga akan prepare satu storyline bagaimana pasangan tersebut berjumpa. So sebenarnya saya rasa ini bukanlah satu trade secret pun, saya rasa banyak MC yang buat. So saya akan preparekan satu cerita, kisah bagaimana pasangan bertemu, tetapi dalam bentuk bukan syair, tapi dalam bentuk satu puisi, tapi taklah puisi sangat. Yang ni saya belajar daripada mentor saya, shout out to Abang Saiful Nizam. And so saya akan prepare, sekiranya sempat dan keadaan memerlukan, saya akan menggunakan cerita yang saya telah sediakan tersebut. Bila saya nak gunakan, sebelum akan beradab ke, selepas potong kek ke, itu pun bergantung kepada kesesuaian. So itu adalah salah satu cara untuk kita menghidupkan majlis. Jadi cerita tu pun dia kena ada macam a bit of a humor supaya orang terhibur dan supaya bila orang dengar tu macam sweetnya macam tu. So itu adalah one of the methods that I use. Dan selain itu saya juga pernah buat games lah. Cuma games ni tak boleh buat ad hoc sebab dia melibatkan participation pengantin dan juga crowd. So yang ni perlu rancang awal-awal. Sekiranya pengantin nak, kita akan buat. So, kadang-kadang notice juga ada MC yang macam turun ke crowd tanya, bagi ucapan. Betul. Yang tu biasa dapat sambutan tak? Sebab for me kalau tiba-tiba MC datang tanya, tak nak. Yang tu pun saya ada buat. Cuma yang itu biasanya saya akan, saya tak adalah main terjah je. Saya akan tanya dulu, boleh tak you bagi sedikit ucapan dan sebagainya. So sekiranya dia okey, then proceed lah. Sekiranya dia tak okey, macam Tini tak okey kan, so saya just move on to the next person lah. Tapi itu pun saya tidaklah buat on a regular basis sebab kadang-kadang dia akan jadi drag. So saya akan ikut keperluan.
Tu until today sebenarnya saya ingat seorang MC hanya pegang mic je. Tapi bila dengar sekian and then Ya. kita pun ada syair, saya rasa macam lagi lah staying kot dan- dan nampak je lah. Ya. So sepatutnya kalau bila kita dapat MC tu, kalau macam saya sendiri lepas ni, mungkin untuk majlis anak saya nanti ataupun majlis kedua saya, majlis kedua bukan kot. Majlis anak saya nanti. Bahaya tu maksud. Bahaya tu. Bah- You watch this? sorry. Okay, untuk majlis anak saya nanti saya dah boleh expect dah. Sebab kita perlukan, bila kita perlukan seorang MC yang berpengalaman, kita ada price to pay lah. Kita tak boleh expect MC ni datang, cakap. Tapi sebenarnya ada lagi belakang. Ya, betul. So Yang itu salah belakang. satu point yang menarik juga. Sebab itu ada MC harganya sedikit tinggi sebab pengalaman yang dia ada untuk membuatkan majlis tu lebih cantik, rasa lebih best lah. So you boleh hire anyone with any price, tapi you tak semestinya dapat kualiti yang sama dengan someone yang price-nya lebih tinggi. So itu penting lah. So kena booking Fairul lah ni. Betul. Boleh juga. Sebab apa, itu adalah orang kata double edge sword. Kalau saya orang kata saya belagak, boleh cut. Menipik. Okay. Apa boleh? Tadi apa? Macam Fairul kata Fairul ada cerita sikit lah stories macam mana pasangan tu kenal apa semua kan. So kiranya masa rehearsal ataupun jumpa before majlis lah, what kind of questions yang Fairul tanya family pengantin ataupun pengantin tu sendiri? Jadi saya akan tanya soalan yang basic lah kepada pengantin. Bila berjumpa, bagaimana berjumpa, di mana berjumpa, bagaimana yang lelaki approach keluarga yang perempuan, apa yang lelaki nampak pada perempuan ni yang disuka dan sebaliknya. So itulah soalan-soalan yang saya akan tanya lah, dan mungkin saya akan tanya lah apa momen-momen kelakar you sebelum you kahwin, any funny or sweet moments yang you boleh share dengan I supaya I boleh fit in dengan the whole storyline. So itu adalah antara soalan yang saya akan tanya lah. Yang part paling best kita nampak mudah kan, tapi dia MC sendiri kena translate jadi syair, bayangkan. Ya, tapi taklah 100% syair yang kita tengok yang tu kan. Cuma dia satu puisi yang orang kata bunyinya sedap, tapi pada masa sama dia tetap ada sense of engagement atau interaction dengan pasangan pengantin tu. Alright, okay Fairul. So before kita wrap up, okay, nak tanyalah kalau ada bakal pengantin or siapa-siapa lah yang nak jadi MC, bila lah ini, apa the one advice yang paling penting Fairul nak bagi Kepada bakal pengantin. bakal pengantin ataupun orang yang nak jadi MC? Okay, so untuk bakal pengantin pada bakal pengantin, dalam pencarian anda untuk seorang MC ni, you have to know apa yang you nak dengan majlis you. You nak majlis yang macam mana? Sebab setiap MC memanglah dia ada titik persamaan, tapi apa pun ada perbezaan dan juga style yang sendiri. Macam style saya akan menggunakan saya punya kelebihan, iaitu suara saya. Jadi mood dia akan jadi macam romantic, sweet and sexy. Tapi ada pasangan yang dia nak suasana tu sangat ceria, sangat hidup. Itu bukan style saya. Ada MC yang jenis dia kuat berceloteh kan, dia banyak bercakap, dia kelakar kan. So ada pasangan yang nak begitu. So you kena tahu you nak majlis you macam mana. And then baru you narrow down MC mana yang you nak, bergantung kepada style MC tersebut. Untuk bakal pengantin dia kena, orang kata apa, kena shopping MC jugalah. Ya, nak betul. tengok, Kena shopping juga. Macam shopping baju juga, you nak beli colour apa, size apa, betul, baju make yang sense. macam mana. Sebab yang nak pakainya you, itu it's your wedding kan. So you kena tahulah apa yang you nak. Dan untuk shopping MC ni yang kita cakap ni, kita memang di plan kahwin kita akan betul. ada untuk shopping MC lah. Dan salah satu top MC yang kita ada, Encik Fairul sendirilah. Dekat situ dapat. Tapi untuk sekarang ni kita still boleh lagi untuk DM direct. Cik, tak ada masalah. Ya betul. Sebab kita punya website pun belum launch lagi, akan launch soon insya-Allah. Okay. Today kita dapat banyak input daripada Betul, banyak sangat. Banyak sangat. Fairul ada bagi banyak input untuk macam mana MC berjalan, macam mana untuk pemilihan MC tu sendiri. So apa yang perlu dipertimbangkan oleh saya lah contohnya untuk dapatkan MC tu sendiri dalam pemilihan MC.
Ah? Oh, tak, okay. Tak ada, Yeah. insyaAllah tak ada majlis kedua. Don't worry Kak Maria. Mungkin majlis anak lah kot, Bahaya, insyaAllah. hari ni asal punya, Saya tak takut, tapi wife pun tak takut kan. Oh. Okay, dia hibur pula ni. Okay. Dan kalau korang tengah plan wedding, tak kisah nak cari MC. Okay, sorry. Tadi Fairul, kita mention lagi sekali lah macam mana nak contact kalau orang nak booking Fairul lah for MC. Okey, sekiranya anda nak hubungi saya, boleh hubungi saya di social media saya, di Instagram dan juga TikTok Fairul Griffin, kerana di situ juga anda boleh lihat sampel-sampel video saya ataupun boleh direct message saya lah di WhatsApp. Boleh sebut ke WhatsApp? Boleh lah tak? Boleh. Tak apa. Boleh message saya lah secara terus. Tak ada PA. Tak ada. Okay, so tadi kalau korang tengah plan wedding, tak kisahlah nak cari MC ke, catering ke, day one or anything yang korang perlukan untuk majlis kenduri, majlis hari bahagia, boleh Usha Plan Kahwin. Ya, kita kita adalah punya- wedding marketplace. Kita punya wedding marketplace lah yang akan memudahkan korang cari vendor terbaik untuk majlis. So, Dan untuk website dan fully function system, kita akan launch tak lama lagi. So, stay tune. for the updates lah. Ya. Jangan lupa follow kita orang punya Instagram Plan Kahwin. And bukan juga untuk bakal pengantin dan juga ni lah untuk wedding vendors. Kalau korang boleh juga daftar sebagai vendor di Plan Kahwin. So ini adalah satu peluang yang baik lah untuk boost visibility bisnes korang dan dapat lebih ramai pelanggan. InsyaAllah. Ustaz pula kan. Okay. InsyaAllah. Dan Kita jangan- dengan insyaAllah. InsyaAllah kan. Okay. Jangan lupa follow, subscribe Celoteh Plan Kahwin untuk dapatkan lebih banyak tip perkongsian pasal dunia perkahwinan. Yes, kalau korang ada soalan atau topik yang nak kami sembangkan in the next episode, boleh komen dekat bawah atau DM kami dekat Instagram. Komen dan DM je, kita akan cuba reply. Ya, Asuk akan cuba reply. Okay, thank you so much Fairul Okay, for terima today, kasih. for making time for us. Alright. So kita jumpa lagi di next episode. Celoteh Plan Plan Kahwin. Kahwin.